Tersambung berkaitan dengan tajuk Syirkatul Inan, syarikat Inan ini, yang mana dalam mazhab kita Syafi'i ini satu saja bentuk syarikat yang dikira sebagai masyru' dan dibenarkan ya. Alimna mimma sabaqa, kita telah ketahui dahulu anna syirkatul Inan, syarikat Inan ini hiya nau'ul masyru', itu dia jenis yang disyariatkan minasyarikah, daripada syarikat bittifaqil fuqaha, dengan sepakat para ulama fuqaha. Ini di sisi semua mazhab kata syarikatul Inan ini sah. Wa hiya fil haqiqah, dan pada hakikatnya hiya nau'us syai'u wal muta'arafu, itulah jenis syarikat yang biasa, yang masyhur, dan juga yang biasa dilakukan ladan nas, di sisi manusia dalam perkongsian. Wa huwal aslu fi hada, ini asal pada nak melakukan apa-apa perkongsian. Lima fihi min ma'na al-ishtirak, kerana pada syarikatul Inan ini ada makna pengertian berkongsi itu. Id inna mala syarikati, kerana harta syarikat itu fil asli mushtarakun, pada asal harta syarikat itu ialah perkongsian di antara rakan kongsi. Wa hadzal huwal aslu fi syarikat, itu asal pada syarikat. Sawa'un akana al-ishtiraku bil amal, sama ada perkongsian itu berlaku dengan pekerjaan ataupun tidak. Wa in kana ghalibuhu wal ishtirak bihi aidan, walaupun ghalibnya bila seorang itu harta itu mereka berkongsi pada harta modal, mereka juga akan berkongsi pada pekerjaan dan usaha. Pada ghalib ya. Wa qad alimta annaha ittifaqu, dan telah kamu tahu bahawa syarikatul Inan itu ittifaqu ithnain fa akthar ala an yashtariku bimalin fil jami'. Bahawa itu syarikatul Inan ialah persetujuan dua orang dan lebih untuk berkongsi pada harta minal jami', pada setiap perkara. Yutajiruna bihi, mereka boleh berniaga dengan harta modal itu, ala an yakuna ribhu lahum, dengan bahawa keuntungan itu dibagi antara mereka. Okey. Apa sebab dinamakan syarikatul Inan? Wa summiyat syarikatul Inani tashbihan likulli minasyuraka'i birakibid dabbah. Dinamakan syarikatul Inan. Ini isunya kenapa nama Inan ni? Inan ni apa dia? Inan ni kekang kuda. Tali kuda yang diletak, yang penunggang tu pegang, yang disambung dengan mulut tali yang letak dekat mulut kuda itu dipanggil tali kekang kuda Inan. Kerana nak menyamakan setiap daripada rakan kongsi biraqibid dabbah, umpama orang yang menunggang tunggangan, alladhi yumsiku, yang mana seorang itu memegang, bi ihdayadaihi, salah satu tangannya, inanaha, dia akan pegang dengan salah satu tangan, dia akan pegang dengan tali tersebut. Wa ya'malu bil ukhra, dan tangan satu lagi dia akan gunakan. Jadi maksudnya orang yang pegang kedua-dua bahagian ya, maknanya satu tangan dia pegang dan satu tangan lagi dia buat kerja. Wa dzalika anna kulla syarik, kerana setiap daripada rakan kongsi itu, ahli rakan kongsi, yaj'alu lil syuraka'i ghairahu amrat tasarruf, dia memberi kepada rakan kongsi selainnya itu amrat tasarruf, urusan untuk mereka berurus niaga, allazi yushbihul inan, seumpama dia menyerupai macam kita beri umpama tali kengkang tadi, fi ba'dhi malihi. Maknanya apabila seorang itu melakukan perkongsian, apa yang berlaku? Dia beri kebenaran orang lain untuk menggunakan harta yang mereka berkongsi itu. Bainama yastaqil huwa bil amal fi ba'dhiha, dan dalam masa yang sama orang itu dia boleh juga berniaga dengan duit itu pada bahagiannya. Jadi itu secara umum hikmah lah ataupun tasmiyah. Kenapa dinamakan syarikat ini syarikatul Inan? Okey, yang tu pentingnya kurang sikit lah. Cuma kita dapat tahu daripada mana istilah itu datang ya. Yang ni penting ni, syarat-syarat dia. Yushtaratu li sihhati hadzal naw'i minasyarikah syurutun, disyaratkan untuk sah jenis syarikat ini beberapa syarat. Pertamanya as-sighah, mesti ada sighah. Ada lafaz, wa hiya lafzun sarihun min kullin minasyuraka'i lil akhari, iaitu lafaz yang sarih daripada setiap rakan kongsi kepada pihak yang rakan kongsi yang satu lagi. Yadullu 'alal idzni, yang menunjukkan atas keizinan fi tasarruf, pada
untuk tasarruf, untuk menguruskan bil bai'i, dengan jual, syira', dengan beli, wa nahwihima, dan seumpamanya min muta'allaqati tijarah, daripada perkara yang berkait dengan tijarah. Wa yakfi fi dhalika ma yadullu ala hadzal ma'na wa yush'iru bihi, dan memadalah pada demikian itu apa yang menunjukkan makna ini, menunjukkan maksud itu dan memberi isyarat kepadanya. Mimma ta'arafahu at-tujar, daripada perkara yang menjadi uruf kepada at-tujar, kepada ahli-ahli perniagaan. Jadi tak apalah, apa-apa dengan melakukan akad bertulis ke, dengan lafaz ke, apa-apa lafaz yang menunjukkan berlaku perkongsian itu dibenarkan. Okey. Wal asahu annahu la yakfi al-iktisaru ala qawlihim ishtarakna. Qaul yang asah tidak cukup. La yakfi al-iktisaru, tak cukup semata-mata mereka kata ishtarakna, kita kongsi lah, kita kira berkongsi, tak cukup. Kenapa? Lihtimali an yakuna hadha ikhbarun amma hasal, kerana boleh jadi ini pemberitahuan apa yang telah berlaku, sekadar nak cerita apa yang telah berlaku, perkongsian. Minasyirkati fil mal kasyirkatil amlak, berlaku nak cerita tentang adanya perkongsian pada harta, seumpama syarikatul amlak, milik harta, kita ni berkongsi lah, contohnya berkongsi pada kereta ni, bukan nak buat akad syarikat, itu nak cerita bahawa berlaku perkongsian pada harta. Okay. Jadi itu sirah lah. Terus masuk pada syarat kedua, ahliyatul wakalah fi syuraka, kelayakan perwakilan pada rakan kongsi. Okey, rakan kongsi yang nak buat syarikat ni mesti orang yang layak untuk dia ahliyatul wakalah. Okey, sekarang ni kalau ikutnya ni, kalau pelajar-pelajar sekalian akan baca kitab-kitab yang mungkin lebih mendalam atau lebih tinggi, dan kitab-kitab tradisional, kitab-kitab klasik, ini penting kita tahu istilah ahliyatul wakalah. Sebahagiannya mengatakan ahliyatul taukil wal wakalah. Ya, apa dia? Ini merujuk kepada syarat ayyakuna kullun minhuma aqilan balighan ghaira mahjurin alaihi at-tasarrufu fi malihi. Maksud ahli ada kelayakan untuk mewakilkan ialah orang itu berakal dan baligh dan tidak terhalang untuk mengurus pada harta. Itu maksud ahliyatul wakalah. Ingat ni, sebab kalau kita baca kitab-kitab muamalat atau bab jual beli, benda ini akan biasa disebut. Dia ahliyatul wakalah. Jadi satu lagi, saya sebut je lah, ahliyatul tabarru'. Ahliyatul tabarru' itu satu lagi, tapi itu tidak masuk dalam ni lah. Yang kita nak tahunya, ahliyatul wakalah itu merujuk kepada orang itu berakal, baligh dan dia tidak terhalang untuk urus hartanya. Lianna kulla wahidin minasyuraka. Kenapa disyaratkan ada kelayakan ahliyatul wakalah? Kerana setiap daripada syuraka itu, rakan kongsi, yatasarrafu bimali syarikah, dia akan menggunakan, menguruskan harta syarikat, asalatan fi malihi, secara asal pada hartanya. Kalau modal itu modal dia. Wa wakalatan ay bil idzni fi mali ghairi, dan secara perwakilan pada harta orang lain. Rakan kongsi dia beri kat harta. Kalau digunakan harta itu, ada bahagian kawan yang diguna, maka dia dianggap sebagai wakil dengan izin lah, bil idzni fi mali ghairihi fa kullu minhum wakilun wa muwakkil. Maka setiap daripada rakan kongsi sebenarnya dia itu wakil bagi pihak kawannya dan dia itu mewakilkan kawannya. Wakilun wa muwakkilun.